Alright. Okay, let's continue our lesson for today and hopefully kamu dah scan dah and review okay before the lesson. Hopefully lah, hopefully. Kalau kamu seorang yang profesional dan bertanggungjawab dengan tugas kamu sebagai seorang pelajar, especially pelajar MRSM, kamu dah scan ni dan tengok, watch saja. Bukan saya suruh fahamkan. Tapi saya suruh watch and listen. Okay, bukannya suruh fahamkan. Watch sahaja. Okay, preparing for the next lesson. Alright, so sekarang kita ada 2 cases. Okay, about the graph, okay, of quadratic function. Okay, so kita tengok dulu yang case x a greater than 0. That means, okay, dia punya graph dia, okay, positif. Okay, biasanya saya panggil graph positif ni sebab dia positif kan. Kalau attitude yang positif, dia smile lah. Okay, so ataupun bentuk curve macam ni. Okay, kalau negatif, dia sad lah. Itu kita tengok lepas ni. Itu case, ya, the second case lah. Okay, so for your information, kita tengok terus kepada contoh. Kalau saya tak tengok contoh, nanti ada yang tak faham kan. Alright, semalam kita dah tahu macam mana kita nak cari, macam mana kalau tengok dekat contoh ni, macam mana kita nak cari the minimum value, step 6 ni, as well as the maximum or minimum point. Okay, semalam kita dah tengok kan. Cuma kali ni, kita transform benda ni, kita boleh transform kepada graph yang kita nak belajar malam ni lah. Alright. Okay. As you know, okay, graph kuadratik ada 2. Macam mana bentuk graph kuadratik? Sama ada smile. Okay. Smile ni saya panggil smile lah. Supaya semua ingat kan. Yang lagi satu dia sad. Okay. Dia sad. Ni negatif, because of sad ni macam negative emotion kan. So dia negatif lah. Smile ni dia positive emotion. Okay, so kita tengok terus kepada contoh, contoh yang mudah. Okay, daripada bentuk completing the square, okay, completing the square ni bentuk completing the square kan. Okay, dia ada kurungan, okay, kurungan square, and then dia ada maximum or minimum value. So daripada sini, okay, minimum value dia terus 2. So 2 lah. Okay, minimum value dia juga we known as y coordinate or y point. Point of y. Okay, and then x. Okay, x dia macam mana kita nak cari value of x? Ini ni, okay, yang saya highlight ni kita samakan dengan kosong. X tolak 1 squared equals to 0, x equals to 1. So this is the minimum point. Kenapa minimum? Tahu tak sebab apa minimum? Anyone? Ikhwan. Kenapa dia minimum? Dia bagi siap-siap minimum. Minimum point. Why? Ikhwan? Ya, go. Kenapa minimum? Bukan maksimum. Sebab dia bentuk ni kot. Masam. Masam? Ya nada deh. Oi, dia minimum lah. Oh ya. Yeah. Sebab dia smile. Silap. Okay, kenapa dia smile? Sebab dia punya A positif. Sebab apa? A dia positif. Yes, very good. Itu jawapan dia. Alright, supposed to be A dia positif. Jawapan kamu terbalik. Dia smile sebab A positif. Patutnya A positif, that's why dia smile. Dia dua benda yang berbeza. Ilmu tu berbeza tu kamu dapat. Sepatutnya kamu kena cakap A tu adalah positif. A tu positif. Maksud A tu adalah perkali kepada X squared. That's why they smile. So benda ni adalah basic knowledge yang kamu kena tahu. Okay. So minimum point dia adalah di sini. 1,
2. Okay, let's say ini 2, ini 1. Okay, axis of symmetry. Okay, benda ni, alright, X, benda ni sebenarnya bila dia pada titik minimum, jarak ni sama. Even dekat mana-mana titik pun, dekat bawah ni pun jarak ni, okay, dengan jarak ni adalah sama juga. Mana-mana pun. That's why bila kita macam mana tu, bila kita kita lipat dia, okay, kita assume sebagai yang tengah-tengah ni adalah dia punya simetri yang mana X sama dengan berapa? Kita tengok titik X dia tu berapa. Kalau 1, 1 lah. Right? So axis of symmetry dia sama dengan 1. So dua benda kita boleh dapat dekat sini. Okay? Daripada sini kita dua benda yang kita boleh dapat. Yang pertama apa? Arif Iskandar. Arif Iskandar, what can we get from this information? Arif Iskandar. Aiman Zulfairi. Ini Yes, korang ada tak ada? Apa? Yes. Dua benda yang kita boleh dapat. Kita dapat tahu dia punya minimum point dengan dia punya aksis simetri. Alright. Okay, kalau guna terms tu, kalau jawab soalan saya, kamu jawab macam ni. Okay, kalau boleh terms matematik yang kamu guna tu dalam bahasa Inggeris lah. Macam kamu cakap, dia punya minimum point. Okay. Yang kedua, axis of symmetry. Alright. Okay, very good Aiman. Thank you. Alright. Kita tengok yang kedua pula. Tak nak. Kita tengok yang ini pula. Yang boleh melukis pula. Ini tak tahu nombor berapa. Okay. So, kita tengok yang ni. Soalan ni. Soalan nombor 2B lah. Boleh dikatakan. Ini A. Ini B. 2B. Kita tengok soalan 2B. Alright. So, kita cari dulu dia punya minimum point. Minimum point dia, okay, yang jelas kat situ adalah dia punya ni positive 2. Alright, ini adalah minimum value. Ingat, minimum value bukan point. Dia ada beza. Okay, minimum value ni sama juga dengan Y point ataupun Y coordinate. Y coordinate. Titik Y. So, 2 lah. And then, kita nak cari titik X. Okay, titik X. So, X minus 3 squared equals to 0. So, X sama dengan 3. So, 3. So, axis of symmetry adalah sama dengan titik X dia. X point dia. So, sama dengan 3 lah. Alright. So, kita nak lukis lah. Alright. So, titik X sama dengan 2. Dan ni 3. So, ini adalah titik dia punya 32 pula. 32 kan? Balik pula. Okay, X dia 3, Y dia 2. Okay, so titik 3, 2. So, kita pun buat macam ni lah. Gitu. Okay. So, ini titik minimum dia. Ini minimum point dia. Alright, minimum point. And kita buat ni lah. Alright, yang orange ni. Alright, dia punya apa? Okay. Axis of symmetry. Axis of symmetry. Yang ini. Macam tu. So, dua benda yang kita boleh dapat. Okay, ada soalan tak? Laju sangat ke? Ada soalan? Sir. Ya. Tak payah dia punya lengkung tu tak payah intercept dekat 2 ke? Boleh, nak cari boleh. Tapi tak perlulah. Itu nanti. Lepas ni kita buat. Lepas ni kita ni. Next ni. Ini yang simple je. Biar nampak. Sepatutnya
kalau kita ada soalan yang kena sketch, kita kena cari y-intercept ni. Okay, y-intercept ni berapa? Kita kena cari. Okay. Okay, ini pun y ni kita kena cari. You have to find. Okay, you must find. Okay. Tapi buat masa ni tak perlulah. Lepas ni kita cari macam mana. Okay. Ini nak tunjuk dua benda saja dulu. Okay, minimum point or maximum point. Alright, dan juga axis of symmetry based on the function given that already in completing the squared form. Itu kena faham tu. Setakat ni faham ke? Setakat ni boleh? Boleh. Kalau tak tahu, sama ada kalau malu nak tanya secara ni live, kamu boleh tanya dalam chat tu. Okay, I will answer it. I try my best lah. Okay, now kita tengok case 2. Alright, case 2. Okay, yang mana A less than 0. Okay, less than 0 dia negatif. So automatically bentuk dia set. Okay, ataupun macam ni lah. Set Okay, so kita tengok yang inilah. Okay, nombor 1. Tak nak nombor 2 lah. Nombor 2. Kita bincang nombor 2. Okay, so macam biasa kita cari maximum point dulu. Kena tahu, okay, sama juga. Alright, dia punya maximum value maximum value. Bukan point ini point. Ini maximum value. Equal to positive 1. Right, so 1 lah. Dia sama juga dengan y coordinate. Kena ni take note ni. Sekarang ni kamu faham apa-apa yang saya tulis ni sebagai nota ni, sekarang ni kamu faham. Oh, ingat. Saya guarantee lah bulan 8 ni masuk lagi sebulan lagi seminggu ke seminggu lebih kan. Saya tanya lagi mesti lupa. So take note. That's why kamu kena take note macam ni. Apa yang saya tulis ke ataupun apa yang saya cakap, you have to take note. Tulis. So that nanti bila nak ulang kaji senang. Benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni lah yang akan membuatkan kamu ingat balik, recall balik. Kalau kamu dengar je apa yang saya cakap, apa yang saya bebel. Alright. So dia sekarang faham. Sekarang ingat. Minggu depan naik lepas. Kena pula kamu akan ada minggu aktiviti tu. Okay. Right, saya tengok kejap. Kamu naik seminggu and then ada itu Ogos. Tak ada minggu aktiviti. Kamu bulan 8. Naik je bulan 8, 1 bulan 8 bila saya tanya apa ni apa semua mesti lupa. Right? Lagi-lagi yang tak masuk kelas lah. Right, and then kita nak cari nilai X dia. So, negatif. Negatif tu bawa juga X tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Okay? So, semua-semua situ. So, X sama dengan 3. Alright? So, X equals to 3. And then, axis of symmetry pun sama dengan positive 3. So, kita pun kena buat lah. Okay, titik X dia 3. So, ini 3. And then, ini 1. So, ini adalah titik. Oh, sorry. Ini adalah titik maksimum. Ini titik maximum point dia. Maximum point dia 3, 1. Right. And then, saya pun lukis. Dia punya graf dia. Okey, ini graf dia macam ni. Contohlah macam ni. Betul tak? Betul ke tidak? Salah. Ni nak saja saya nak trigger kamu ni. Of course lah salah kan? Of course lah salah. Macam mana nak buat ni? So dia ada teknik dia buat macam ni. And then kita bawa jadi macam ni. Okay, jadi macam ni.
Hei, besar ni. Macam ni. Boleh macam mana kau nak buat pun boleh juga. So macam ni lah bentuk dia. Okay, and actually ni y-intercept ni kita kena find. Tapi tak apalah untuk kali ni, lepas ni saya ajar macam mana nak ni. Macam mana nak cari dia. Okay. Rasanya dah boleh kan? Okay. Boleh tak kalau saya nak kamu try buat soalan nombor 3 ni? Try ni. Soalan 3A ni. Yang ini. Okay, try sekarang. Cuba buat. Dah. Dah ke belum? Dah So kalau tengok sini 1, 3. 1, 3 juga. Kan? Betul tak? 1, 3 juga kan? Sama je. Udahlah. Okay? Sama je macam dekat atas ni. Okay? Macam ni juga. Okay, ini 3, 1. 3, 1 juga. Betul tak guys? Salah? Salah. Hari tu berapa? 1, 1, 3. alright. Ingatkan tak ada respon. Okay. Ada juga. So X dia sama dengan 1. Macam ni lah. Okay Okay, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 2. Reinforcement exercises. Okay, reinforcement exercises. Kita tengok soalan ni. Yang macam ni. Kalau macam ni macam mana ni? Ini sama je. Tak ada masalah Okay, ini tak ada masalah Okay. Sama je. Kalau ada A kat depan ni, dia tak efek apa-apa Okay, apa beza yang ni tadi? Apa beza kalau dia X kuasa 2? Macam mana bentuk graf dia? X kuasa 2, lepas tu 2X kuasa 2, 3X kuasa 2. Dia macam mana? Makin melebar. Kalau ni dia macam ni kan? Kalau kuasa 2X kuasa 2, dia lebar sikit. Kalau 3 kuasa 3, dia lebar tak macam ni? Bentuk graf dia. Macam tu lah. Bentuk graf dia. Untuk ni Y. Katakan ini X. Okay. Betul ke tak betul? Guys. Dekat mana sumber rujukan ni? Benda ni. Benda ni. Kamu boleh tengok dekat mana? Pergi tengok balik dekat infotainment. Awal-awal dulu. Yang mana ni? Yang ini. Terbalik pula. Kalau dia makin makin besar nilai coefficient of X squared dia tu, dia makin runcing. Makin cerun lah. Balik pula. Okay, terbalik Ini dia dekat sini. Ini pula dekat dia kat tengah-tengah lah. Cuma ini dia makin runcing. Macam tu Okay, ada maklumat tu saya bagi. Okay. Tapi ini tak main peranan tak main peranan. Janji
kamu ada bentuk dia, bentuk kuadratik. Okay, ada bentuk kuadratik. Lepas tu ada tunjukkan axis of symmetry. Right, dengan apa tu? Maximum or minimum point. Okay, dah cukup. Okay, seterusnya. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk sketching graph of quadratic function? Setakat ni ada apa-apa tak? Soalan, guys? Nah guys, ada apa-apa tak? Tak ada. Boleh Boleh. So, kalau graf tak cantik sangat tak apa ke? Kan saya cakap. Ini pun tak cantik kan? Ini contoh saya buat. Ini pun tak cantik. Janji yang penting, bentuk graf tu kuadratik, sama ada smile, biar betul lah. Atau set. Macam ni. Lepas tu ada maximum or minimum point. Ataupun kalau ini sebenarnya tak ada pun tak apa. Alright. Lepas ni kita nak masuk, kalau boleh ada y-intercept. Tak cantik tak apa. Janji pemeriksa boleh tahu. Boleh nampak kamu nak buat apa tu. Itu tak ada masalah. Don't worry. Okay. Okay, now let's continue with sketching graph of quadratic function. Ini pun kadang-kadang ada juga soalan ditanya ni. Right? Soalan ditanya. Tapi objective question tak adalah ditanya benda ni kan. Mungkin assignment nanti adalah tu. Untuk buat hantar ke Google Classroom. Okay, sekarang kita tengok dulu macam mana kita nak sketch step by step. Okay, step 1, look at your equation, determine the shape of the graph. Okay. Is it positive? Kalau positif, smile lah. Okay, positif of course lah dia. Positif. Yes, positif. Okay. Kalau dia negatif, alright. No, is it negative? I am sad lah. Itu tak apalah. Itu tak ada masalah. Untuk take note sahaja Okay, and then apa kita buat? Step 2, determine the position of the graph by using discriminant ni. Okay. Saya nak tanya, Putri Atira Akila. PAA, Pa'a. Mesti panggil kamu Pa'a. Putri Atira Akila, Pa'a. Pa'a. Pa'a, suka-suka je. Putri Atira. Ya. Okay. Ada berapa jenis position of graph? 2. 2 pula. Ainin Kristina? Amir Razin? 3. 3. Putri Atira, Amir Razin cakap 3 dan saya setuju dengan dia. Ada 3 bentuk graf. Okey, ada 3 bentuk graf. Rujuk balik nota saya sebelum ni. Okey, kalau bentuk lebih besar pada kosong, macam mana bentuk dia? Two distinct root. Kalau sama dengan kosong, okey, macam mana pula? Dia menyentuh pada satu titik. Satu titik sahaja. Kalau kurang daripada kosong, apa dia? Tidak menyentuh. Okey. So bentuk dia macam ni bentuk dia saya langkumkan dalam satu graf. Kalau yang ini yang hijau, dia macam ni. Okey, ada dua graf. Okey. Lepas tu kalau yang pink, yang kosong kalau pink macam ni, alright, ni pink ni sama dengan kosong ni, so dia menyentuh pada satu saja graf dia. Macam tu. So yang ini katakan ni K, katakan titik K. Itu yang pink. Lepas tu kalau yang orange, orange ni dia tak menyentuh langsung. Part CY dia menyentuh tak apa. Right? Part CY dia menyentuh tak apa, tapi part CX tu dia tak menyentuh langsung. Itu untuk yang ketiga ni. Take note lah. Okay, take note benda ni. Yang ini. Saya dah buat cantik dah untuk kamu ni. Okay. So kita kena uji lah. Ini belum masuk lagi ni. Okay, so kita uji lah. Okay.
dia tengok dia macam mana, lebih besar sama dengan kosong ataupun less than 0. So kita kena tengok lah macam ni So dekat sini A sama dengan 2, B equals to 6 and A, C equals to negative 8. So kita masukkan B dia 6 squared minus 4, A dia sama dengan 2 dan C dia sama dengan negative 8. So tolong kirakan dapat berapa? 100. Positif ni maksudnya. 100. 100. Positif 100. So dia lebih besar daripada kosong. So apa yang kita boleh dapat? Two distinct ataupun different point. Kalau graph kita guna points lah. Okay. Two different points. Alright. Boleh faham? Boleh tak? Setakat ni faham tak? Boleh. Okay, ini step Boleh. kedua. Faham. Alright. Okay, step ketiga. Okay, find maximum. Ini maximum ke minimum ni? Rasa-rasa. So dia minimum. So kita padamkan maximum tu. Okay, so find minimum point by using completing the square method. Okay, kamu nak guna cara yang macam mana? Nak guna cara yang macam mana ni? Untuk yang ini nak guna cara mana? Semalam punya ke ataupun yang lagi satu tu? Okay. So apa yang kita boleh buat? Okay, kita guna cara semalam lah semua semua kita factorize semua. Okay, sebab dah belajar semalam kan. So hx equal to 2 factorize semua, kita dapat x squared plus 3x minus 4. Kalau tak confident, kamu expand semula. Tengok expand semula. Sama tak dengan yang atas tu? Okay. And then kita ada 2. Alright. X squared plus 3x. Kita tambah kotak kosong. Tolak kotak kosong. Tolak 4 untuk semua ni. Okay. So dalam kotak kosong ni kita letak apa dia? Kita letak B squared. B over 2 squared. B over 2 squared. Gitu And then sama dengan 2 bracket x squared plus 3x plus B dia berapa? 3 kan? Okay, so 3 per 2 squared tolak 3 per 2 squared tolak 4. So yang kita nak factorize tu adalah yang ini sahaja. Okay, so sama dengan kita dapat ni lah. Macam tu kan. Okay, ni 2. Right, tolak 9 per 4. Tolak 4. Okay. So dalam kurungan tu berapa? X tambah 3 per 2. Okay. X tambah 3 per 2. So kita expand. Right. So 2. Okay, ini dapat berapa ni? Negative 9 over 4 minus 4. Dapat berapa? Negatif 25 per 4. 25 per 4. 4. Okay, so kita ni lah. X plus 3 over 2 minus 24 over 4. Kan? And then kita expand 2 tu. So kita dapat 2x tambah 3 per 2 squared minus 25 over 2. Macam tu. Okay. Okay, what is the minimum point dia? Okay, minimum point dia berapa? So, negative 25 over 2. Okay, this is the minimum value dia. Okay, minimum value dia negative 25 over 2.
Okey. Berapa nilai X point dia? Berapa nilai X point dia daripada sini kita boleh dapat kan? Negatif 3 over 3/2. 3/2. Okey. Faham tak macam mana saya boleh dapat negatif 3/2 ni? Perlu tak your my explanation? Okey. So diam tu tak perlulah Tahulah kan? Tadi saya dah ajar dah tadi yang kat atas tu. Alright? Kat atas pun saya tunjuk lah. Macam mana dapat? So 2x tambah 3/2 squared kita sama dengan kosong. And then 3/2 ini semua bawa ke kanan. Termasuklah 3/2. That's why kita dapat x sama dengan negatif 3/2. Okay? Okay, now step 5. Find the x-intercept when fx equals to 0. Find the x-intercept when fx equals to 0. Okay, macam tu Okay, so sebenarnya kita boleh je guna yang ni terus. Okay, kita tahu fx equals to 2 bracket x plus 3/2 squared minus 25/2. Okay, so macam ni kan. So bila dia sama dengan kosong, okay, bila sama dengan kosong, kan sebab ni kan, fx sama dengan kosong, so kita pindahlah ini. Alright, so kita dapat 2x plus 3/2 squared sama dengan 25/2. And then 2 ni kita bawa ke sini, jadi dia masuk sini, 2 darab 2 jadi 4 lah. Okay. So kita boleh dapat x tambah 3/2 squared sama dengan 25/4. Lepas tu square root kan dia, x tambah 3/2 equals to plus minus 25/4 square root. And then saya sambung dekat sini, x sama dengan plus minus 25/4 square root dapat 5/2. Okay, 5/2 plus minus 3/2. Ini adalah nilai dia. Kamu cari sendirilah. X equals to 5/2 minus 3/2 sama dengan 5 tolak 3, 2. So X sama dengan 1. Lepas tu yang kedua, X sama dengan, saya buat kat bawah. X yang kedua sama dengan 5/2, negatif 5/2 tolak 3/2, jadi 8, negatif 8/2. So dapat negatif 4. Okay. So X sama dengan 1. X sama dengan negatif 4. Kalau nak senang, okay, saya ingat tak dapat nombor bulat macam ni. Kalau nak senang, daripada sini kamu factorize sahaja. Kamu uji dengan factorize dulu. Boleh dapat 1 dengan negatif 4. Okay, 1 dengan negatif 4. Okay, step 5 kita dah dapat the value of x. And now step 6, okay, kita cari y-intercept when x equals to 0. Y-intercepts, okay, y-intercept. So fx, f0 lah. Sebab x dia sama dengan kosong. So 2x kuasa 2. So 2, kosong kuasa 2. Lepas tu berapa tu? Tambah 6x tolak 8. Darab kosong tolak 8. So sama dengan negatif 8. Okay, fx dia sama dengan negatif 8 ataupun dia punya y-intercept. Okay, ini y-intercept dia. So kita dah dapat dah maklumat daripada sini. Alright, kita pun sketch lah. Sketch ni tak perlu nak cantik-cantik pun tak apa. Tapi kalau nak buat graf ni biarlah pakai pembaris macam ni kan. Okay, untuk y ni tak jadi pula. Okay, untuk ini, okay, ini y-intercept ataupun fx.
Okay, fx. Sama je. Okay, lepas tu x dia, y dia negatif 8. Dia punya ni negatif x, negatif x. Oh, kalau nak senang kita pun buat macam ni lah. Ini part cx. Okay, dia punya ni negatif 3/2 dan y negatif. So, anggap dekat sini negatif 25/2 and sini negatif 3/2. Betul tak? Alright. So, ini adalah titik dia punya ni lah. So, negatif 4 dengan 1. Okay. Macam ni Okay, so ini 1, sini negatif 4. Ini pula titik dia kena letak negatif 3/2 and negatif 25/2. Point dia. Lepas tu y-intercept dia berapa tadi? Negatif 8. Alright, so saya akan highlightkan perkara yang penting yang perlu kamu ada adalah, pertama adalah yang ini. Dia punya minimum or maximum point. Itu yang pertama Right. Ini yang pertama. Yang kedua, y-intercept. Okay. Itu yang kedua. Step 1, step 2 yang kena ada y-intercept. Okay. Yang ini ni optional. Kalau dapat nombor cantik macam ni, 1 dengan negatif 4, kamu stated kan. Kalau dapat nombor perpuluhan apa semua itu, kalau tak stated pun tak apa. Cukup kalau kamu ada yang ini, maximum or minimum point dan juga y-intercept. Gitu. Okay. Boleh? Boleh tak? Kamu salin tak? Salin. Yang penting, okay, untuk sketch quadratic function graph ni, graph of quadratic function ni, first you know how to use completing the square method and then sketch graph lah. Benda-benda lain tu dia akan follow up lah. Okay, cari dua benda ni dulu. Dua benda ataupun tiga benda ni. Yang step dia follow step ni lah. Step 3, 4, 5, 6 and last sketch the graph. Okay, dah salin belum? Dah salin belum? Dah. Yang step 5 ni, okay, yang step 5 ni kalau kamu factorize guna calculator dan kamu dapat nombor perpuluhan, alright, it's better guna macam ni. Okay, guna ambil daripada completing the square ni. Ataupun first step, kamu kena guna calculator and then factorize yang benda ni. Okay, factorize benda ni and then dapat tak x tu sama dengan berapa bila fx sama dengan kosong. Kalau macam ni macam sia-sia lah kita punya jalan kerja. Sebab panjang, sedangkan kita boleh guna calculator untuk factorize sahaja. Tak apa, at least kamu nampak lah. Okay. Okay. Yang ini ni kamu try question 2 ni kamu try. Okay. Kamu try, cuma dia bentuk negatif. Okay, bentuk negatif ni kamu boleh positifkan dia. Tak ada masalah. Okay, boleh positifkan dia. Okay. Maximum or minimum point. Boleh positifkan dia ke tak apalah, kamu try dulu. Kalau tak try nanti tak tahu kan. Okay, ini adalah bentuk-bentuk soalan. Soalan yang biasanya keluar dalam SPM. Okay, ini contoh-contoh pun dah ada. Right. Soalan dia contohnya dia suruh state minimum value dan juga corresponding value of x ni, maksudnya point x lah, nilai xy untuk minimum point. Maknanya dia nak suruh cari minimum point lah.
Okay, kat situ minimum point. And then soalan yang kedua, okay, soalan yang kedua dia suruh sketch graph. Okay, ini soalan biasa lah. Soalan biasa kalau ditanya dalam quadratic function. Okay. Sebenarnya kita dah bincang dah. Okay. Apa yang kita bincangkan dalam flowchart ni, kamu boleh jawab, boleh jadikan sumber rujukan untuk menjawab soalan ni. Okay. Step dia sama saja. Kamu kena try dulu. Lepas tu contoh ni ada, kamu boleh try tengok. Okay. Yang ini lain tak ada kot. Express sama dengan ni. Okay. Ini pun tak ada. Express, find the coordinate. Itu je. Alright. Itu sahaja. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Rasanya sampai sini je kot. Kelas kita. Okay. Ke nak bincang soalan kedua ni? Soalan dua ni nak bincang ke tak? Guys? Nak bincang juga? Bincang. Okay. Bincang Alright. So kalau nak bincang tu, okay. So kalau macam ni tak ada masalah. Okay, kita bincang. Tapi nanti yang ini ni, alright, ini kamu buat sendirilah. Soalan dia sama je. Alright. Cari maximum or minimum point and then sketch graph. Itu je. Sama je. Macam ni jugalah sebenarnya. Look at your equation, determine the shape of graph A. Okay, A dia berapa? A dia sama dengan negative 4. Okay. So, is it positive? Of course not. Okay, of course not. So, dia negative. So, graph kita nanti adalah set. Okay, set. A dia equals to negative 4. So, kita susun balik lah supaya tak confuse macam semalam kan. Tambah 12x tolak 5. Right, so step 2 kita tengok bentuk graf dia macam mana. A sama dengan negative 4, B equals to 12 and C equals to negative 5. Okay, so kita gunakan yang ini. 12 squared minus 4A negative 4. Ni negative 5. Okay, tolong kira 144 tolak 5, 20 darab 4, 100. So, berapa dapat? 4. Dapat 64. Berapa? 64. Dapat 64 5 darab, ni 80. Okay, 80. So, 64. So, dia positif. So, dia lebih besar daripada kosong. Sama macam tadi, 2 different points. Okay. Bentuk graf dia lah. Okay. Tapi bentuk graf dia macam tu lah. 2 different points. So, dia ada kat sini. Ini A, ini B. Itu kita punya perancangan dia. Cuma dia set sahaja. Okay. Untuk completing the square ni, okay, tolong buat. Kamu kena buat lah. Takkan saya nak tunjuk juga. Okay. Factorize dulu dengan negative 4. So, x squared minus 3x plus 5 over. Saya rasa kalau saya nak guna cara lain boleh tak? Ini saya biar je. Saya factorize yang dua. Ini plus minus 5. Boleh tak kalau saya nak buat macam ni guys? Cara macam ni pula. Supaya kamu ada banyak skill lah. Kalau ikutkan, saya letakkan yang ini ni di belakang. Bila letak di belakang, dia jadi minus plus 5 over 4. Jadi macam ni. Okay. Dia jadi plus 5 over 4. Macam ni. Tapi saya letak dia di belakang. So saya factorize yang dua ni je lah. Dua ni sahaja yang saya factorize. Okay. Saja je bagi skill. Skill kamu yang lain.
So dapat negative 4 and then x squared minus 3x. Okay, saya tambah dulu squared negative 3/2. Okay, and then saya tolak benda yang sama. Kalau tak percaya benda yang sama saya copy ni. Saya copy, saya letak dekat sini. Okay, letak kat sini. Sama je. Right, lepas tu tutup kurungan. Oh, ni kena padam. Tutup kurungan and then minus 5. Okay. Sebab apa? Sebab kedua-dua ni sebenarnya adalah satu benda, satu entiti yang tidak wujud. Tapi saya wujudkan. Sebab kalau kamu tengok, tambah tolak benda yang sama, ianya adalah kosong. Daripada kosong tu saya wujudkan benda ni. Gitu. Okay, and then equal to negative 4. Alright. So saya factorize yang ini. Right. Saya factorize yang ini, saya tengok ujung dalam kurungan ni je. Dalam kurungan ni saja yang saya bulatkan tu. So dia jadi x tolak 3/2 squared. Okay. And then yang belakang ni tu tolak. Tolak kuasa 2 kan dapat 9/4 tutup kurungan minus 5. Mungkin cara ni mudah sikit kot bagi kamu. And then saya pun expand 4 negatif 4 ni. Macam tu Okay, so dia jadi sama dengan negatif 4 bracket x minus 3/2 squared plus, okay, 9. Okay, so saya boleh buka kurungan, so minus 5. So dia jadi negatif 4x minus 3/2 squared plus 4. And then yang lain ni kamu sambung lah. Sambung berapa point, ini maksimum bukan minimum Sebab dia set kan. Sebab dia set. Macam ni kan. So dia maximum point. Lepas tu nak cari efek sambungan kosong, tolong uji tolong guna kalkulator untuk kamu. Allah. Okay, untuk kamu factorize benda ni. Dapat tak sebab dapat nombor perpuluhan ke ataupun dapat nombor bulat. Macam tadi whole number tu kan. Sebab dia two different points. Boleh factorize ke tak boleh factorize. Kalau tak boleh factorize, ambil yang ini ni. Buat macam saya buat, kita bincang untuk soalan flowchart yang pertama tadi. And then buat step 5. Step 4 of course first. Step 6 and then step 7. Kamu sketch the graph. Okay, sketch the graph. Jangan lupa guna pembaris. Macam ni. Ni X. Boleh buat lah. Okay. Boleh ikut tak? Ke laju sangat ni? Boleh ikut tak? Ke laju sangat? Boleh ikut. Boleh ikut Kalau ikut baguslah. Alhamdulillah. Yang lain tu ada soalan? Yang lain tu ada soalan tak? Macam mana nak tahu graf tu maksimum or minimum? Okay. Macam saya cakap tadi. Alright. Okay. Bila dia negatif, so automatically, okay, dia set. Kalau set, graf dia macam ni lah. Okay. Ataupun tadi kawan-kawan ada cakap, bila A dia negatif, kurang daripada kosong. Kalau perpuluhan tu boleh tukar jadi pecahan, maknanya kita boleh factorize lah. Okay. Maknanya kita boleh factorize. So tak perlulah guna yang macam yang ini. Ini panjang ni. Tak payah perlu guna yang macam ni. Sebab tadi saya tak check dulu dia punya ni boleh factorize ke tak boleh factorize. Sepatutnya kena check dulu. Okay, kalau dapat nombor pecahan maknanya dia boleh factorize. So kamu kena factorize lah, gunalah macam ni. Factorize sama dengan kosong. Lepas tu X sama dengan berapa. Dari satu X yang kedua, ni X1, X kedua sama dengan berapa. Itu boleh. Walaupun pecahan. Okay. Dekat step 5. Macam ni lah.
kalau perpuluhan tu boleh tukar jadi pecahan, macam mana 3? Alright. So buat gini. Okay. Buat factorize. Dia yang tak boleh guna factorization adalah apabila apa? Jawapan X1, X2 tu, okay, nombor perpuluhan yang tak boleh tukar kepada fraction, pecahan. Itu sahaja. Itu yang kamu kena faham tu. Okay. Cuma tadi kesilapan saya boleh buat shortcut. Ini bukan maksudnya ini tak betul. Jalan ni bukan maksud saya salah. Dia betul. Dapat juga jawapan. Cuma jalan kerjanya panjang, so makan masa lah. Kalau tadi saya guna calculator, saya factorize. So X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. So saya boleh buat macam ni. X tolak 1, X tambah 4 sama dengan 0. Macam ni je. Faham tak? Sepatutnya 2 langkah saja saya dah boleh dapat X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4. Tak perlu nak buat yang panjang-panjang macam ni. Tak perlu. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Alright. Tapi yang ini kamu find, you find yourself sama ada guna macam ni ataupun gunakan ini, sebab kena tengok jawapan X dia. Okay, nombor pecahan ke, nombor perpuluhan yang tak boleh tukar kepada pecahan ke, ataupun the whole number. Itu je. And then sketch, settle. Lepas tu sebagai pengukuhan, buatlah latihan, homework. Okay, homework sampai inilah. Nak pandai kan? Buat homework sampai sini. Okay, saya tak tetapkan masa. Tapi saya catat homework yang saya suruh buat adalah pada 23 bulan 7. Okay. So nanti banyak nota saya akan share kamu dengan video dia, video-video pengajaran saya dan juga nota ni nota-nota yang saya dah ajar kamu ni untuk rujukan kamu Alright. Setuju ke? Suka ke? Suka. Alright. Okay, I think that's all for now. Kalau kamu nak improve kamu punya skill, alright, buatlah homework latihan dan juga homework ni. Tak ada paksaan. Tapi sebab ini semester 1 dah. Kalau ikutkan kamu kena pandai-pandai sendirilah. Homework ni kamu buat. Tapi masih belum cukup lagi untuk mantapkan kamu. Kamu kena ada extra effort dan extra exercises untuk mantapkan benda ni. Okay? Itu je. Okay, I think that's all for now. Bukan saya cakap macam ni. Okay, that's all for now. Okay, and stop recording. Alright.